masing-masing kita nak teruskan dah kepada sesi pengisian kita malam ni. Cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedia untuk belajar. Kat mana kamu semua ada kertas untuk salin nota cikgu? Ada kertas dekat sebelah nak buat latihan cikgu. Okey. Jadi hari ni kurang saingan, selalunya Syarifah laju hantar Syarifah, Khalif, Zulaika. Tapi hari ni Syarifah berehat sikit daripada hantar laju. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan kepada kelas kita malam ni, cikgu nak masing-masing untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada sesi pengisian kita malam ni. Okey, jadi suara cikgu jelas ke semua suara cikgu? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Suara cikgu kadang-kadang kalau dekat dunia nyata sedap je, tapi tak tahu bila dekat depan kamu jadi sengau. Okey, jadi cikgu dah suara cikgu pun dah jelas. Lepas tu kita pergi kepada skrin. Nampak tak skrin cikgu share? Nampak? Nampak. Okey, jadi ini adalah soalan ekstrim kita panggil, soalan kebat yang tahap tinggi punya. Okey, jadi untuk selesaikan soalan-soalan di hadapan, kita pergi sekejap kita punya recap, kita punya refresh balik. Kita punya orang kata kita ingat balik. Okey, bab 10 tentang poligon. Tentang poligon. Kita masuk kepada pengiraan sahaja. Okey, poligon, bila cikgu cakap tentang pengiraan poligon, poligon ada dua jenis je. Kamu belajar pengiraan di poligon untuk tingkatan 1 ada dua bahagian sahaja. Yang pertama adalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Yang kedua adalah bentuk segi empat. Ini je. Ini sahaja. Okey, jadi kita pergi kepada formula-formula. Okey, dalam bentuk segitiga, bila kita ada jumlah bentuk segitiga, poligon mesti dalam keadaan tertutup. Bila cikgu cakap di dalam keadaan tertutup, semua benda yang dalam dunia ni kalau dia ada tertutup, maksudnya dia ada belah dalam dengan belah luar. Jadi ini bentuk segitiga dengan bentuk segi empat. Okey, kita pergi dulu kepada formula yang pertama, iaitu formula jumlah sudut pedalaman. Jadi dekat segitiga, sudut dekat A tambah sudut dekat B tambah sudut dekat C. A tambah B tambah dekat C. Berapa jumlah dia kalau segitiga ditambahkan semuanya? Siapa ingat lagi? Ke dah lupa dah? 180. Iya, 180 darjah. Pandai. Ini untuk segitiga. Kalau segi empat, okey, kita ada sudut dekat A, sudut dekat B, sudut dekat C, sudut dekat D. Okey, cikgu tambahkan semua. A tambah dengan B, tambah dengan C, tambah dengan D. Jadi, kalau segi empat, jumlah semua bila ditambahkan kita dapat berapa? 360. Okey, kita dapat 360 darjah. Ini adalah jumlah sudut pedalaman. Okey, kemudian okey, cikgu pergi pula kepada apabila dia dalam keadaan garis lurus. Bila dalam keadaan garis lurus, ini adalah bab 8. Okey, bila dia dalam keadaan garis lurus, dia berapa darjah semua? 180. Ya, garis lurus sama dengan 180 darjah. Yang ni semua orang kena ingat. Okey, garis lurus sama dengan 180 darjah. Okey, jadi kalau segi empat ni dia terbahagi pula kepada dua. Satu segi empat biasa, iaitu segi empat tetap. Satu lagi segi empat selari. Segi empat selari ni kalau kamu nak nampak dia segi empat selari, dia ada tanda anak panah. Dia ada tanda anak panah. Okey, ni segi empat selari. Okey, kalau segi empat selari yang bertentangan dengan dia,
A bertentangan dengan dia adalah B, maksudnya sudut dekat A sama dengan sudut dekat B. Okey. Kalau C dengan sini D. Okey, C bertentangan dengan D, maksudnya kita boleh baca sudut dekat C dengan D adalah sama. Cikgu, kenapa cikgu recap balik semua benda ni? Okey, sebab cikgu nak buat homework. Cikgu nak selesaikan homework. Okey. Jadi untuk yang dah selesaikan boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Yang salah, kalau salah salin correction. Kalau betul, bagus. Kalau belum buat, tengok betul-betul. Okey, boleh ke cikgu nak terus kepada kita punya homework soalan yang pertama? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Kita tengok kepada soalan A. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya soalan dekat sini. Tak tahu salin. Ingat, siapa yang tak faham tanya tahu soalan. Siapa yang malu-malu nak bersuara, okey, WhatsApp cikgu. Phone cikgu ada dekat cikgu. Khas untuk kamu. Selalu orang lain buat kerja tak boleh tengok phone. Tapi dengan kamu cikgu boleh. Sebab kok kalau kamu ada nak tanya soalan. Jangan risau, cikgu bercakap je 2 jam. Cikgu tak tengok phone sangat. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai X. Kita nak cari nilai X. X ni dia dekat belah segi 4. Kalau cikgu cakap kita nak nilai X, maksudnya apa? Maksudnya kalau dia berada di sebelah segi 4, okey, sudut dekat K kita ada 60 darjah, tambah sudut dekat L kita ada 120 darjah, tambah sudut dekat N kita ada X, tambah. Ada satu masalah dekat sini kita tak tahu. Kita tak tahu berapa sudut dekat sini. Okey, jadi bila dia dalam keadaan segi 4, kita tahu dia sama dengan 360 darjah. Okey, jadi bila kita tak tahu dekat sini, ingat cara cikgu ni kamu pakai sampailah dekat universiti. Bila kita tak tahu sesuatu nilai dalam matematik, kamu gantikan dengan huruf. Boleh gantikan dengan A sampai Z, kecuali apa huruf yang ada dalam soalan dah bagi, kamu tak boleh gantikan. Ingat, kalau dia dah bagi X, jangan gantikan dengan X. Jadi kamu pilihlah Y ke A ke B ke C ke, tak kisah. Tapi cikgu pilih Y. Okey, jadi cikgu pilih Y dekat sini. Jadi cikgu nak cari X, cikgu kena cari Y dulu. Jadi bila cikgu nak cari Y, cikgu kena gunakan maklumat pada segitiga MQP tu. Kenapa? Okey, bila dia dalam keadaan 2 garis lurus. Tengok bila dia dalam keadaan 2 garis lurus, sudut yang berhadapan dengan dia adalah sama. Jadi kalau cikgu cakap sini 30 darjah, maksudnya sini pun 30 darjah. Jadi sekarang kita tengok dekat sebelah ni, M ni. Kalau cikgu cakap ini Y, maksudnya ini pun adalah Y darjah. Kenapa? Sebab cikgu akan gunakan maklumat pada MQO untuk mencari nilai Y. Okey, tengok kepada pen cikgu warna hijau. Okey, Q kita 45 darjah. Kita keluarkan segitiga kita. Okey, ini adalah Y. Sini adalah Q. Ini adalah O. Ini adalah 30 darjah. Ini adalah 45 darjah. Tengok tahu. Okey, segitiga. Okey, Y tambah 45 tambah 30 tambah. Jadi kita dah faham untuk segitiga dia sama dengan 180 darjah. Nak cari nilai Y, 45 kena ke sebelah, 30 kena ke sebelah. Jadi Y adalah sama dengan 45 positif, dia jadi negatif. 30 positif, dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 45 tolak 30. Y itu adalah sama dengan 105 darjah. Jadi bila cikgu cakap Y dekat sebelah segitiga sama dengan 105 darjah, automatik Y dekat sini pun sama dengan 105 darjah. Maksudnya yang kita nak cari nilai Y ni adalah sama dengan 150 pula dah. 105 darjah. Tu cara dia.
Okey, jadi bila kita dah cari nilai Y, barulah kita masukkan dalam pengiraan 60 tambah 120 tambah X. Sekarang ni Y kita dah jumpa dekat sini. Y sama dengan 105 darjah sama dengan 360. Nak cari X, 60 kena pindah ke sebelah, 120 kena pindah ke sebelah, 105 pun kena pindah ke sebelah. Dia akan jadi 360 positif 60 jadi negatif 60. Positif 120 jadi negatif 120. Positif 105 dia jadi negatif 105. Jadi dekat sini X 360 tolak 60 tolak 120 tolak dengan 105. X adalah sama dengan 75 darjah. Ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Jelas ke semua cara cikgu tunjuk untuk soalan yang pertama? Boleh faham? Jelas. Okey. Boleh. Bagus. Okey, salin. Salin. Nanti buat rujukan. Buat rujukan nanti nak exam nanti. Okey, salinlah A tu. Okey. Zulaika dah habis salin dah? Tengah salin. Tengah salin. Khalif dapat ke yang cikgu terangkan soalan A ni? Dapat. Dapat. Ammar Muaz, habis salin dah Ammar Muaz? Dah cikgu, dah. Okey. Okey, ni soalan A Okey, cikgu bagi 1 minit untuk salin. Kok kalau kamu salin tu ada soalan, tanya je cikgu jangan risau. Cikgu tak gigit kamu pun. Cikgu tak marah pun. Cikgu akan terangkan baliklah kalau kamu ada soalan. Okey. Lexa, okey ke Lexa soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey. Zahra Humaira, dapat tak soalan A ni? Boleh lah. Boleh. Salin dulu Zahra salin dulu tau. Zahra confuse kat mana? Cari yang warna biru ke warna hijau? Zahra 2 orang. Zahra Humaira. Zahra Humaira confuse kat mana? Yang warna hijau ke warna biru? Biru. Warna biru. Okey, warna biru formula yang cikgu pakai ni satu je. Kalau kita tengok dekat sini, formula ni segi 4. A tambah dengan B tambah dengan C tambah dengan D sama dengan 360. Jadi sama konsep dia, cikgu ambil semua belah dalam, cikgu samakan dia dengan 360. Tapi masalahnya Y ni tak ada tadi. Jadi bila Y ni tak ada, cikgu buat cari Y pakai yang warna hijau tu. Boleh tengok balik dekat situ. Okey, tak sempat ambil gambar semua. Cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya dah. Okey, jadi habis dah. Kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Jap cikgu. Alamak, kejap ke? Okey. Okey, habis dah. Kita akan pergi kepada soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Ingat semua soalan dekat depan ni adalah mengaitkan antara segitiga dengan segi 4. Okey, kita pergi kepada soalan B jawab ambil semua. Ambil sikit je lah. Okey, sepanjang cikgu terang ni kamu fokus tau. Sebab kalau kamu terlepas satu maklumat, kamu jadi blur. Kamu jadi tak faham. Kat mana cikgu tadi? Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Kita punya soalan adalah sekarang di soalan nombor 2. Kita nak cari nilai X dan nilai Y. Okey, jadi dekat sini cikgu akan cari nilai X dahulu. Okey, kita akan cari nilai X. Tengok tau. Cari nilai X. Cari tak payahlah salin. Okey, nak cari nilai X.
Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Jadi ingat, Darwisi warna lambat ni Darwisi. Okey, Darwisi masing-masing boleh tengok soalan nombor 2. Okey, fokus kepada cara nak cari nilai X. Nilai X ni dia dekat mana? Okey, cikgu keluarkan dia punya segi 4. Nilai X adalah pada D, A, B, C. Cikgu keluarkan D, A, B, C. Cikgu keluarkan bagi kamu nampak. Ini adalah D, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi dekat D 55 darjah, dekat A petak. Kalau petak berapa darjah semua? 90 darjah. Okey, pandai 90 darjah. B tu adalah X. Sekarang ni, yang ini berapa darjah? Okey, kamu kena ingat, bila ada dua garis lurus yang bersilang, yang membentuk pangkah, ingat balik kita dah belajar. Kalau cikgu bercakap dekat belah luar tu 75, maksudnya yang berhadapan dengan dalam ni pun adalah 75. Jadi secara automatik, bila dekat luar tu 75, maksudnya dekat belah dalam tu pun adalah 75 darjah. Jadi dengan menggunakan maklumat pada segi 4, kita boleh cari. Macam mana? 90. Okey, cikgu tulis 90 tambah 75 tambah 75 tambah 55 tambah 55 tambah X. Sama dengan bila kita ada petak dekat sini, samakan dengan 360 darjah. Jadi bila kita dah dapat, kita pindahkan 90 ke sebelah, 75 ke sebelah, sama juga dengan 55. Kita akan dapat X sama dengan 360 positif 90, dia pindah ke sebelah, dia jadi negatif 90. Positif 75, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 75. Positif 55, pindah ke sebelah, dia jadi negatif 55. Jadi dekat sini, kita tekan kalkulator, 360 tolak 90 tolak 75 tolak 55. X adalah sama dengan 140 darjah. Itu cara nak cari nilai X. Cikgu tunjuk. Okey, jelas ke semua nilai X? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang bila habis nilai X, kamu kalau tengah salin kan, kamu tengok kat mana yang saya kurang faham. Kat mana yang ada soalan nak tanya cikgu. Tanya je, cikgu okey je. Okey, jadi lepas ni cikgu pergi kepada nilai Y. Nilai Y dekat sini dia ada pada segitiga B, F, C. Jadi cikgu keluarkan FC Barcelona. Okey, jadi cikgu keluarkan B, F, C. Okey, jadi ini adalah B, ini adalah F, ini adalah C. Jadi yang ada dalam BFC ni hanya nilai Y. Sekarang ni kita nak buat kalau segitiga, kita kena ada tiga-tiga maklumat untuk ditotalkan sama dengan 180 darjah. Tapi masalahnya dekat sini, segitiga B kita tak ada nilai dekat B, C kita tak ada nilai dekat C. Macam mana nak buat ni? Zahra Umairah, rasa-rasa nak buat macam mana? Macam mana nak cari nilai C dekat belah dalam ni? Ada idea tak? Ada. Tengok tu. Ada tak? Tak ada. Okey, cikgu yang tanya. Amar RSG, macam mana kita nak cari nilai yang C yang belah dalam yang ni, yang warna merah ni cikgu tunjuk ni. Macam mana nak cari yang nilai warna merah yang cikgu tunjuk ni? Amar RSG. Buat jalan kira lah. Yelah, jalan kira. Nak buat macam mana? Cikgu nak guna apa? Entahlah, tolak ke. Kita guna, cikgu nak tanya siapa. Khalif, cikgu nak cari yang warna merah ni. Macam mana cikgu nak cari yang warna merah ni? Letak huruf apa-apa. Lepas tu 180 tolak 75. Ya, pandai. Kenapa 180?
Sebab dia punya garis lurus. Ya, itulah yang dimaksudkan oleh cikgu. Jadi dia ni dalam keadaan garis lurus. Jadi kita letak sahaja huruf apa-apa. X dah ada kat sini, jangan kacau X. Y dah ada kat sini, jangan kacau Y. Jadi cikgu letak dia A lah. Cikgu letak dia A. Jadi A, bila A tambah dengan 75, kita dapat sama dengan 180. Hint dia apa? Hint dia adalah garis lurus. Pandai kali. Bagus. Okey, semua orang pandai. Bagus. Okey, jadi 75 positif pindah ke sebelah. Kita akan dapat 180 tolak 75. Jadi dekat sini 180 bila ditolakkan dengan 75, itu adalah sama dengan 105 darjah. Maksudnya sini 105 darjah. Okey. Dekat B, kita gunakan konsep yang sama. Maksudnya kita ada satu garis lurus. Jadi garis lurus yang kita ada dekat sini adalah pertembungan antara X dengan, okey, tak ada huruf dekat sini. Cikgu gantikan dengan huruf. Jadi dekat sini X tambah dengan B. Dia barulah dia bentuk garis lurus. Okey, sama dengan 180. Macam mana nak dapat? X tu kan kita dah dapat. X adalah sama dengan 140. Kita gantikan 140 tambah B sama dengan 180. Pindahkan 140 ke sebelah. Positif dia akan jadi negatif 140. Jadi B adalah kita tolakkan, kita akan dapat 40 darjah. Maksudnya B itu adalah 40 darjah. Jadi bila kita dah ada dua nilai ni, baru kita boleh cari Y. Macam mana? 40. Cikgu letak 40 tambah 105. Tambah 105 tambah Y. Jadi kalau segitiga dia bukan 360, dia adalah 180. Pindahkan 40 ke sebelah, pindahkan 105 ke sebelah. Kita akan dapat 180 positif 40 jadi negatif 40. Positif 105 dia jadi negatif 105. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 40 tolak 105. Y bersamaan dengan 35 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, Boleh, boleh. Okey, bagus. Nampak ada Amar RSG? Kita guna garis lurus. Nampak tak? Saya baru dapat faham. Selama ni saya tak faham membuat kerja. Uish, lamanya tak faham. Ya, cikgu. Oh, Sama. Amar dah try dah kat rumah. Yang ni, nombor 2 ni. Dah banyak kali try aku. Sampai stres. Inilah cikgu tunjuk ni. Salin tau. Teka tengah salin. Baik. Okey, salin. Amar Muaz, macam mana Amar Muaz dapat jalan kerja yang cikgu tunjuk? Saya sama je dengan Amar SG tu. Amar RSG, Amar PSG lah. Amar RSG. Okey, salin. Kita kena cuba kaitkan antara maklumat. Maklumat pertama tentang segi 4. Maklumat kedua, cikgu pakai garis lurus. Maklumat ketiga tentang segitiga. Kita ada semua maklumat tu, kita kena cuba combinekan. Zulaika, dapat ke semua? Zulaika, dapat salin semua? Dapat. Okey. Cikgu nak tanya Darwisi. Darwisi, dah salin belum? Dah. Okey, buat tahu semua nanti exam kena skor bahagian ni. Kena skor. Okey, jadi habis dah soalan nombor 2. Okey, kita akan pergi, cikgu akan terangkan soalan nombor 3 dan D kamu akan cuba jawab lepas ni. Okey. Tak apalah, orang kata apa, macam ada orang tanya cikgu, boleh ke kelas cikgu habis ni? Maksudnya boleh ke kamu ajar habis syllabus? Cikgu yakin boleh kalau cikgu dapat follow semua. Tapi kalau kita terlambat macam mana? Maksudnya ada orang dah exam final. Ada orang dah exam final. Bagi cikgu baik kita betul-betul faham satu bab daripada kita dah habiskan 3 bab tapi tak faham. Okey.
Jadi itu adalah cikgu punya target lah. Cikgu punya target ni markah final exam kamu ni. Tu cikgu jadi risau. Okey. Jadi cuba sama-sama cikgu usaha, kamu pun usaha. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Ada soalan boleh tanya cikgu kat WhatsApp tau. Sepanjang penerangan cikgu, kalau ada confused, ada tak faham, tanya kat WhatsApp. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Jadi dekat sini ingat semua kita nak cari soalan yang berikutnya. Jadi cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Jadi tugas kamu adalah tengok betul-betul. Lepas ni kamu akan cuba buat satu soalan. Dia tak boleh kalau cikgu buat semua. Okey. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan. Latih kita punya cara menyelesaikan masalah. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan cari nilai P dulu. Tengok nilai P. Nilai P. Nilai P di dalam segitiga apa? Segitiga H, L, K. Jadi cikgu keluarkan segitiga dia. Tengok tau. Okey. H, L, K. Ya, cikgu bagi nampak sikit. Okey. Ini adalah segitiga dia. Okey, ni Okey, jadi ini cikgu keluarkan. Sini adalah H cikgu. Ini adalah L cikgu. Ini adalah K cikgu. Dekat belah luar ni, dekat belah luar ni adalah sama dengan 150 darjah. Manakala dekat sini adalah P dan dia mempunyai panjang yang sama. Okey. Jadi dekat sini kita perlukan, kita nak cari nilai P. Kita nak cari nilai P. Jadi bila cikgu nak cari nilai P, cikgu tak boleh terus cari nilai P. Cikgu kena cari dulu nilai untuk cikgu buat dalam ni. Macam mana cikgu nak tulis P sama dengan terus dengan 180? Tak boleh. Jadi kalau cikgu nak buat P tambah dengan sudut dekat H, tambah dengan sudut dekat K, cikgu tak tahu. Jadi cikgu kena cari dulu kedua-dua sudut tu. Jadi cara nak cari sudut tu adalah dengan membuat garis lurus. Ni garis lurus cikgu. Okey, jadi dekat sini dia ada garis lurus dah. Jadi cikgu namakanlah apa-apa pun, cikgu bagi nama X. X, ni tahu, jalan kerja dia. X tambah 150 sama dengan 180. Jadi cikgu nak cari X yang belah dalam ni. 150 positif. Bila kita pindahkan ke sebelah, kita akan dapat 180 positif jadi negatif. Jadi X adalah sama dengan 30 darjah. Jadi automatik dekat sini adalah 30 darjah. Bila dia mempunyai panjang yang sama, maksudnya sini pun adalah 30 darjah. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Nampak ke? Okey. Okey, baik. Jadi bila dah sampai situ, cikgu cari nilai P. P. Okey, cikgu letak P tambah. Sini 30. Tambah 30. Tambah lagi 30. Jadi total dia sama dengan 180 darjah. Bila cikgu dah ada nilai 30 tu, dua nilai tu, barulah cikgu boleh samakan dengan 180. Cikgu tak boleh buat P sama dengan 180. Okey, jadi kita pindahkan ke sebelah. 180 positif pindah jadi negatif 30. Positif pindah jadi negatif 30. Kita tekanlah kalkulator. 180 tolak 30 tolak 30. P adalah 120 darjah. Itu cara nak cari nilai P. Itu adalah cara nak cari nilai P. Salinlah. Jalan kerja dia tu je. Tapi nak penerangan tu, cikgu usahalah. Okey. Wak Alisha, boleh dapat ke macam mana cari-cari P tu? Jelas? Atira, jelas ke Atira penerangan cikgu untuk cari nilai P? Faham. Okey. Aisyah Zahra, okey, cara cari nilai P tu? Faham. Okey.
Habis dah dekat situ. Okey, jadi janganlah ingat kita last. Lepas ni kamu cari pula. Okey, cikgu kamu cari lepas tu cikgu tunjuk juga, sama je. Okey, jadi lepas ni cikgu nak cari nilai Q tau. Cikgu nak cari nilai Q. Nilai Q ni dekat mana? Q ni dekat belah dalam ni. Dia berada belah dalam. Jadi dekat sini, kalaulah cikgu nak tengok nilai Q, cikgu keluarkan kejap. Alamak, dah tersedu lah. Okey, jadi nilai Q adalah 65. Cikgu letak 65 tambah Q. Cikgu letak Q tambah sini 135. Tambah sini pula tak ada. Jadi bila tak ada, cikgu kena cari itu dulu. Jadi cikgu letak kotak sama dengan, kalau dia dalam keadaan segi 4, dia sama dengan 360 darjah. Jadi K dekat sini, K dekat sini kita cari dulu K ni. Jadi menggunakan garis lurus. Garis lurus cikgu letak K je lah. Okey, K ni tepat pula. Okey, cikgu letak ni tengok tau. Okey, K tambah 92. Kenapa tak pakai 150? Sekarang ni daripada sini nak pergi kepada sini dia lalu 92, dia tak lalu 150. Barulah dia pergi ke sini. Jadi K tambah 92 sama dengan 180. 92 ni positif, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 92. Jadi K adalah 180 tolak 92, kita dapat 88. Jadi sudut dekat sini adalah 88 darjah. Barulah kita masukkan 88. Jadi baru kita carilah. Okey, kita teruskan mencari. Jadi Q adalah sama dengan 360 pindah 65 ke sebelah. Positif jadi negatif 65. 135 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 135. 88 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 88. Jadi kita akan kira 360 tolak 65 tolak 135 tolak dengan 88. Q adalah sama dengan 72 darjah. Itulah cara mencari nilai P dan mencari nilai Q. Salin tahu semua? Salin elok-elok, kemas-kemas. Jadi sekarang dia nak nilai P tambah dengan Q. P tambah dengan Q. P kita 120. Q kita 72. Kita akan selesaikan 120 tambah 72. Jawapannya adalah 192 darjah. Ini jawapan dia. Okey. Sama je, konsep dia konsep yang tadi je. Kita perlukan bantuan garis lurus. Kita kena belajar untuk kaitkan garis lurus tu. Atira, jelaskan ni Atira, cara cari P dengan Q. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Wak Alisha ada soalan tak nak tanya macam mana cikgu cari nilai P dengan Q? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, jadi cikgu dah terangkan 3 soalan. Soalan 3, soalan 2, soalan 1. Cikgu terang satu-satu tu. Okey. Jadi cikgu harap kamu sempatlah salin. Jadi kita akan cuba selesaikan soalan yang terakhir untuk kita tutup bab ini. Untuk kita tutup bab 10. Okey, jadi berdasarkan penerangan daripada cikgu, cuba kaitkan tiga-tiga benda tu. Cuba selesaikan soalan D. Okey, cuba selesaikan soalan D. Ada soalan tanya cikgu tanya cikgu, jangan diam.
Cikgu minta izin mengunyah Amar RSG, macam mana soalan D? Dapat tak? Saya tengah mencuba. Tengah pening. Macam mana nak jawab dia? Cara nak jawab dia. Cikgu bagi hint Mula-mula Amar RSG kena cari ni segitiga luar. Kena pakai segitiga luar ni untuk apa? Untuk dapatkan dia punya yang ni. Kenapa nak dapat yang tu? Sebab kita boleh selesaikan nilai X kalau kita ada maklumat dekat sini, maklumat dekat sini dan dekat sini. Nampak dah cara nak cari nilai X? Oh, nampak. Okey. Cuba buat masing-masing dah siap hantar kat cikgu. Cikgu padam balik Nilai X tu tengok betul-betul tau. Nilai X tu dia segi 4 dia segi 4. Jadi gunakan maklumat. Jangan risau, cuba je nanti cikgu akan tunjukkan. Jangan down pun tau kalau tak boleh buat. Ni soalan aras tinggi tau. Kalau siapa boleh buat tu cikgu respect. Khalif, agak-agak Khalif boleh buat tak Khalif? Ke tengah Tak mencuba? boleh. Tak boleh cikgu. Tak boleh? Okey. Jangan risau, nanti cikgu tunjuk. Ni soalan cikgu jujur Ni aras tinggi. Siapa buat ni siapa dapat buat ni maksudnya memang power lah. Zulaika, kakak boleh buat tak Zulaika? Boleh. Cuba buat lah. Cikgu bagi masing-masing mencuba perahkan fikiran anda lagi 3 minit Akilah dapat buat tak Akilah? Tengah cuba. Tengah cuba. Okey. Cikgu, Ya. jawapan X tu 50 ke? Cikgu tak buat lagi Wan Alisha. Lepas ni cikgu buat. Oh, okey. Wan Alisha hantar je kat cikgu jalan kerja. Kalau cikgu tengok sama jalan kerja. Ni soalan
orang cakap mencabar. Siapa ada abang tingkatan 2 ke, tingkatan 3 ke, tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke, kamu ada abang atau kakak kan? Cuba suruh dia buat. Tengok dapat tak? Ha. Alexa, dapat tak Alexa? Cikgu saya dah hantar. Sekejap aku tak tengok. Oh, Alexa yang tu kan? Dengan cikgu kat hospital. Sorry, Alexa. Sedap pula. Okay, siapa give out cakap saya? Tak ada. Tengah mencuba lagi. Syarifah tak boleh nak buat lah. Cikgu nak tanya siapa lagi ni? Amar RSG dah give up ke? Tak dapat ego, dah buat banyak kali. Jawapan dia kosong. Amar RSG ada abang tak? Atau kakak? Saya anak sulung. Oh, iya ke? Oh, tak ada lah. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi peluang untuk mencuba. Amar Muaz. Macam mana? Ke sama macam Amar RSG? Sama ego. Sama. Okey, okey, okey. Okay, nanti kalau masa cikgu terang, kamu tengok betul-betul tau. Tengok betul-betul. Zahra Humaira, macam mana nilai X dengan Y? Tak tahu, tak dapat Tak nilai tahu. Y lagi. Tak dapat nilai Y. Okey, okey. Aisyah Zahra macam mana Aisyah Zahra? Tak dapat buat lah cikgu. Tak dapat buat. Okey, okey. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, jadi soalan ni adalah soalan tahap tinggi lah. Saja cikgu bagi sebagai homework dulu supaya kamu buat dulu. Supaya kamu buat dulu. Bila kamu buat, lepas tu barulah cikgu boleh tunjuk. Tapi tak apa, cikgu akan selesaikan untuk cari nilai X dengan Y.
Masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, Khalif. Khalif tengah tengok ke? Mana Ya. Khalif? Okey, Zulaika. Zulaika. Tengok boleh tengok ni. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkanlah macam mana nak cari nilai X dengan nilai Y. Okey, yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali masing-masing tengok idea daripada cikgu. Okey, ini soalan ni adalah dapatkan idea. Dapatkan idea. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama sekali cikgu nak selesaikan X dengan Y ni. Bila cikgu nak selesaikan X dengan Y, cikgu generate idea, cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat X dengan Y ni dia berada di dalam segi 4. Bila X dengan Y ni berada di dalam segi 4, jadi nak ke, tak nak ke, suka ke, tak suka ke, cikgu perlu untuk mencari sudut ni. Cikgu perlu untuk mencari sudut dekat A. Jadi untuk mencari sudut dekat A, cikgu perlukan satu segitiga keseluruhan daripada A pergi kepada C pergi kepada E. Kalau cikgu keluarkan segitiga dia bentuk dia macam ni. Dia bentuk dia macam ni. Okey, tengok betul-betul tau. Okey. Okey, jadi dekat sini, dekat C ni adalah 30 darjah. Dekat A ni yang kita nak ni, jadi cikgu namakan dia A lah. Okey, yang ini berapa? Yang ini adalah dekat E, ni C. Okey, jadi apa yang cikgu nak buat ni? Cikgu akan tambahkan 45 sebab daripada sini nak pergi kepada sini bukan 45, bukan 20. Tetapi adalah 45 tambah dengan 20, kita akan dapat jawapan dia 65. Maksudnya sini 65. Fokus tau, fokus. Okey, jadi bila cikgu dah dapat situ 65, cikgu cari. Sini 65 tambah sini A, cikgu letak A je, tambah sini 30. Okey. Jadi untuk segitiga dia sama dengan 180 darjah. Jadi nak cari yang A ni. Bila nak cari yang A, 65 dengan 30 kita kena bawa pindah ke sebelah. 180, 65 ni positif. Dia akan jadi negatif 65. 30 ni positif. Dia akan jadi negatif 30. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 65 tolak dengan 30. A adalah sama dengan 85 darjah. Jadi automatik dekat sini adalah sama dengan 85 darjah. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke semua sampai situ? Alamak. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu padam ni lah. Cikgu padam. Okey, jadi dekat sini cikgu dapat dia berapa darjah? Cikgu dapat dia 85 darjah. Cikgu padam tu sebab nanti serabut. Okey, cikgu nak cari nilai X. Cikgu nak cari nilai X. Tengok betul-betul. Jadi, bila cikgu nak cari nilai X, cikgu akan keluarkan satu segitiga. Kalau cikgu buat segi 4, kita ada nilai dekat sini. Kita ada nilai dekat E. E dah ada. D, Y tu tak ada. B, X tu tak ada. Jadi tak boleh pakai segi 4. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena fikir untuk menggunakan data segitiga. Mana segitiga dia? Okey, sini 85. Okey, tengok segitiga dia. Okey, segitiga dia dekat sini adalah AEB. Tengok tahu? AEB. Jadi dekat sini cikgu keluarkan segitiga dia AEB. Cikgu keluarkan Okey, ini adalah A. Ini adalah E.
Ini adalah B. A dia 85 darjah. E dia dekat sini jangan ambil 20. Dia yang terlibat dekat sini adalah sini-sini je. 45 darjah B. X. Okey. Kamu tak boleh pakai X sebab X adalah daripada sini. X tu adalah daripada sini sampai ke sini. Tapi kita sekarang ni, kita daripada sini sampai sini je. Jadi cikgu pakai B dulu. B kecil. Sebab itulah kita tak boleh pakai X. Jadi, bila kita dah ada ni, 85 tambah 45, tengok tahu, tambah B sama dengan 180 darjah. 85 dengan 45 pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat apa? 180. 85 ni positif jadi negatif 85. 45 ni positif jadi negatif 45. Jadi dekat sini B adalah 180 tolak 85 tolak 45. Kita akan dapat dia 50 darjah. Ini jawapan ahli Syah tadi. Tapi 50 darjah tu hanya apa? 50 darjah adalah daripada sini ke sini. Baru 50 darjah. X ni dia ada lagi satu bahagian yang kita tak tahu. Okey, sampai situ jelas ke semua? Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu dah cari X yang bahagian tu, cikgu cari pula untuk bentuk segitiga. Cikgu cari pula untuk bentuk segitiga. Tengok Okey, bentuk segitiga ni. Okey. Okey. Jadi, bila cikgu nak cari bentuk segitiga yang ini, bila cikgu nak cari bentuk segitiga yang ini, apa yang terlibat ni? Apa yang terlibat ni? Okey, tengok tahu. Yang terlibat dekat sini adalah, tengok yang warna hijau ni. Okey, yang terlibat dekat sini apa? Okey, tengok Sini adalah 30 darjah. Sini, yang ini adalah B kita, ini adalah C kita, ini adalah E kita. Jadi ini adalah 20 darjah. Yang ini cikgu letak nama dia X lah. Cikgu letak dia Z. Z ni daripada sini pergi kepada sini. Jadi bila kita dah cari Z tu dari situ pergi ke situ, kita cari nilai Z dulu. Kita cari nilai Z dulu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kita nak cari nilai Z. Kita nak cari nilai Z. 20 tambah dengan Z tambah dengan 30 kita akan dapat 180. 20 positif, 30 positif pindah ke sebelah. 180, 20 ni negatif 20, 30 ni negatif 30. Jadi Z adalah sama dengan 130 darjah. Jadi dekat sini kita dapat dia 130 darjah. Okey, sampai situ jelas ke semua? Sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi bila kita dah dapat itu, kita dah dapat dia sama dengan 130 darjah. Cikgu nak tanya ni, cikgu risau ni. Okey, jadi bila kita dah dapat sama dengan 130 darjah, apa yang kita boleh buat? Okey, kamu kena faham. Yang ini, yang 130 darjah ni, yang 130 darjah ni daripada sini pergi sini tau. Okey. Jadi X ni, dia bukan ni tau. Dia bukan keseluruhan tu. Okey. Jadi banyak pula masa. Okey. Jadi masing-masing bila dah sampai sini agak-agak cikgu nak tanya Zulaika. Zulaika buat apa Zulaika bila dah sampai sini? Dekat mana cikgu? Dekat 130 darjah. Tak tahulah.
Tak tahu. Kalau yang cikgu cari yang warna merah tu Zulaikha dah dapat dah. 180 tolak 50 dan 130. 180 Tolak tolak. Entahlah Tak. cikgu. Susah Okey, susah kot. Cikgu takut cikgu terang lagi jauh nanti makin confuse. Okey. Jadi kalau dekat sini kan, kalau dekat sini kita kena keluarkan lagi satu huruf. Kita kena keluarkan lagi satu huruf. Jadi kalau kamu tengok dekat sini kan. Cikgu zoom ini okey. Jadi cikgu nak cari X ni. Cikgu nak cari X. X ni adalah daripada sini pergi ke sini. Jadi ini adalah X cikgu. Okey, cikgu nak dengar sikit suara daripada masing-masing. Cikgu nak dengar sikit suara daripada masing-masing. Okey lagi tak? Okey. Alisha ada giling dah tu. Tak okey dah? Okey, siapa yang boleh follow lagi? Kalau tak cikgu tinggalkan dulu soalan ni. Cikgu hold dulu. Akila boleh teruskan lagi ke untuk soalan ni? Dah pening. Dah pening. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Tak apa. Dia ada lagi 2 jalan kerja. Tak apa. Yang ni kita hold dulu. Cikgu takut kalau cikgu dah buat sampai habis, tiba-tiba kamu pening, lepas tu tak sampai objektif cikgu. Okey, tak apa semua. Mungkin ada dah pening, ataupun kurang apa? Orang kata kurang penjelasan. Okey, tak apa. Untuk soalan yang terakhir ni, dia ada lagi 2 jalan kerja. Cikgu risau bila cikgu tunjuk panjang-panjang, takut kamu tak faham. Okey. Kita pergi kepada 3 soalan tadi je. Yang tadi kita hold dahulu. Kita biar. Jangan pening-pening semua jangan pening-pening. Okey. Jadi soalan tu soalan yang susah soalan susah. Macam cikgu cakap tadi, cikgu jujur dah soalan yang susah. Tak apa, kita buang dulu soalan tu. Sekarang ni kita nak tutup dah buku poligon sebab kita dah masuk pukul 8.30. Cikgu nak terus kepada bab 11. Sebelum cikgu tutup bab poligon, cikgu nak kamu ingat ni semua, segitiga adalah sama dengan 180 darjah. Garis lurus adalah sama dengan 180 darjah. Lepas tu segi empat. Segi empat bila ditambahkan sudut pedalaman adalah sama dengan 360 darjah. Lepas tu segi empat selari. Okey, jadi dekat sini cikgu dah terang soalan yang pertama, cara nak cari nilai X dan cara nak cari nilai X. Lepas tu untuk soalan yang kedua, cikgu pergi kepada cara nak cari nilai X dan cara nak cari nilai Y. Dan akhir sekali soalan yang ketiga. 1, 2. Soalan yang ketiga cikgu yang mana? Okey, kejap Mana soalan ketiga? Okey, ni soalan ketiga cikgu. Soalan ketiga cikgu cari pula cara nak cari nilai P dan cara nak cari nilai Q. Okey, untuk soalan nombor 4 tak apa. Jangan risau. Untuk soalan 4 cikgu hold dulu, takut kamu down nanti cikgu nak pergi kepada bab yang seterusnya. Okey, kita stop sampai sini dahulu untuk bab poligon. Okey, jadi semua take 1. Rehat sekejap 1 minit. Minum air, makan kacang. Habis dah kita punya chapter untuk poligon. Untuk soalan nombor 4, cikgu akan buat satu rakaman. Cikgu akan hantar dalam grup. Okey, nanti kamu boleh tengok balik. Nanti kalau cikgu terang dekat sini, dia ambil masa yang lama. Jadi, cikgu akan putuskan, cikgu akan buat rakaman penyelesaian untuk nombor 4. Khas untuk nombor 4. Jangan pening-pening, jangan down. Boleh ke semua cikgu buat macam tu? Boleh ke? Boleh. Okey. Wan Alisha, boleh tak cikgu nak buat macam tu?
Buat apa cikgu? Cikgu akan buat asingkan penyelesaian nombor 4 tadi rakaman khas. Maksudnya cikgu keluarkan satu rakaman untuk buat jalan kerja nombor 4 sahaja yang tadi tu. Boleh? Boleh sangat cikgu. Boleh sangat Okey, jadi sekarang rehat 1 minit. Nanti cikgu buat nanti cikgu buat. Kamu jangan risau. Kenapa cikgu tak teruskan? Nanti kalau cikgu nak teruskan, cikgu takut tak terajar nanti bab 11. Okey, Nurul Atira, boleh ke cikgu buat macam tu? Boleh. Okey. Jadi rehatkan diri, rehatkan minda. Zahra Humaira, boleh rehatkan minda sekejap? Boleh. Okey. Amar RSG, Akila, Ethan, Audrey. Jangan risau. Untuk soalan nombor 4, cikgu akan keluarkan satu lagi rakaman. Just untuk penyelesaian nombor 4 saja. Nanti kamu tengok, kamu study. Lepas tu, tak faham, tanya je cikgu. Okey. Okey, jadi habis dah bab poligon. Cikgu dah pergi kepada revision tau. 3 soalan tadi tu revision. Itu adalah revision. Kita buat balik ulang kaji. Kita belajar mengaitkan soalan segi 3 dengan soalan segi 4. Okey, jadi habis sudah bab untuk poligon iaitu bab 10. Kita nak pergi kepada bab 11. Okey, jadi semua cikgu nak dengar suara sikit. Adakah lagi tak kat sini? Cikgu, bukan bab poligon tu Saya masih bab bernyawa je, 9 saya masih ke? bernyawa. Okey, poligon bab 9. Lepas tu bab 9. Lepas tu bab 10 area dengan perimeter kita dah belajar, cikgu Aduh, terlangkar. cikgu. Apa Wan Alisha? Okey, jadi kita pergi kepada bab 11. Okey, cikgu tertukar tadi. Jadi bab poligon bab 9, bab 10 area dan perimeter, lepas tu bab 11. Okey, bab 11 ni senang je, kita pergi kepada pengenalan set. Cikgu harap masing-masing masih ada lagi semangat untuk Tak ada teruskan. apa. Problem. Okey, problem Okey, jadi dah habis dah masa, kita akan pergi kepada bab 11. Okey, masing-masing kita akan pergi kepada bab 11. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada bab 11. Boleh buka worksheet pengenalan set. Okey. Amar Muaz, ada lagi tak dekat situ untuk pengenalan set? Ada. Okey, jadi pengenalan set. Kita pergi kepada bab 11 Okey, ni nota cikgu salin tau. Okey, bab 11. Kita pergi kepada pengenalan set. Set ni apa? Okey, cikgu akan terangkan dekat kamu. Set ni adalah pembahagian kumpulan. Set ni adalah pembahagian kumpulan. Itu maksud set. Okey. Jadi contoh. Contoh. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Ada orang tak faham tentang set, tapi cikgu akan tunjukkan Okey, masing-masing boleh tengok. Okey. Set pembahagian kumpulan. Okey, jadi dekat sini tengok kepada soalan nombor 1. Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Maksudnya kumpulan kita ada apa? Kumpulan kita yang pertama, set kita yang pertama adalah tentang pengangkutan darat. Pengangkutan darat. Okey. Jadi dalam pengangkutan darat, cara nak buat gambar rajah set ni, tak buat gambar rajah, nak keluarkan unsur dia dekat sini. Okey. Jadi cara nak buat pengangkutan, cara nak keluarkan gambar rajah dia, simbol dia. Okey, pengangkutan darat kamu buka macam ni. Tanda dia ada muncung dekat situ. Okey, jadi pengangkutan darat dekat sini ada apa? Okey, dekat sini
adalah kereta. Okey, kereta. Okey, kemudian kita ada lori. Okey, lori. Cikgu buat lori. Kereta, lori. Kapal, helikopter, roket, kapal terbang. Kita nak ambil darat je tau. Okey, van. Cikgu letak van. Okey, lepas tu bas. Cikgu letak bas. Okey, lepas tu sampai situ sahaja. Okey, jadi apa ni cikgu nak tunjuk ni? Okey, set ni dia membahagikan kumpulan ikut dia punya jenis. Sekarang ni cikgu tengah tunjuk apa ni? Cikgu tengah tunjuk kepada kumpulan pengangkutan darat. Jadi yang sekarang ni nama set dia, nama kumpulan dia adalah pengangkutan darat. Inilah yang dimaksudkan dengan set. Ataupun nama dia kumpulan. Okey, itu untuk set. Itu adalah untuk set. Yang kereta, lori, bas semua tu apa tu? Yang kereta, lori semua tu kita panggil dia unsur untuk set. Unsur set. Itu cara pembahagian kumpulan. Maksudnya set ni apa? Set ni adalah kumpulan besar. Bawah dia tu ada bahagian dia. Ada pula benda-benda dekat belah bawah tu. Okey, jelas ke? Boleh faham ke semua? Alamak, tak dengar suara. Boleh faham ke? Ke kurang? Faham sikit je. Faham. Okey. Tak apa, cikgu terangkan Okey, jadi set ni tengok ni, cikgu pergi ulang lagi sekali. Tengok Okey, set ni dia adalah contohlah masing-masing boleh tengok dekat soalan ni tau. Cikgu akan terangkan. Kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dengan udara. Maksudnya daripada sini ini apa ni? Ini semua adalah jenis pengangkutan. Okey, semua yang dalam ni adalah sejenis pengangkutan. Semua yang cikgu pekatkan ni adalah sejenis pengangkutan. Ni semua adalah pengangkutan. Okey, jadi sekarang ni kita tengah bercakap tentang pengangkutan. Sampai situ jelas ke Amar? Amar RSG? Faham. Okey. Bawah pengangkutan ni kita terbahagi pula. Dia nak bahagikan pula. Pengangkutan ni besar. Pengangkutan ni besar. Bawah pengangkutan tu ada pula bahagian-bahagian dia. Jadinya dekat situlah kita gunakan set. Kita gunakan set. Set ni bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai pembahagian kumpulan. Maksudnya, kumpulan pertama adalah pengangkutan. P untuk pengangkutan darat. Okey. Jadi, dekat sini, kita dah bahagikan dia kepada kumpulan pertama. Bila ada kumpulan pertama, maksudnya ada apa? Ada set yang pertama. Jadi, dekat sini, pengangkutan darat menjadi bahagian kumpulan yang pertama. Kemudian, pengangkutan laut. Okey, jadi dekat sini, pengangkutan laut. Akhir sekali, pengangkutan udara. Okey, jadi ini adalah bahagian pengangkutan. Pengangkutan tu ada banyak. Dia dah bahagikan semua pengangkutan dalam satu kumpulan besar. Jadi sekarang ni kita nak pecahkan dia kepada kumpulan-kumpulan kecil. Jadi kumpulan kecil dekat sini yang nak dipecahkan adalah apa? Ada darat, laut dengan udara. Okey, darat, laut dengan udara. Jadi bila kumpulan kecil-kecil tu, itulah kita panggil sebagai set. Boleh faham ke Amar? Jelas? Okey ke semua? Okey, dah faham. Okey, Dah faham okey. dah faham. Okey, risau cikgu semua diam je. Okey, jadi sekarang ni cikgu bahagikan dia kepada kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama, cikgu buat kumpulan pengangkutan darat. Tengok ni tau. Bahagian yang kedua, cikgu buat kumpulan pengangkutan laut. Okey, bahagian yang ketiga cikgu buat kumpulan pengangkutan udara. Okey, ini bahagian pertama, ni bahagian kedua, ini bahagian yang ketiga.
Bahagian tu sendiri adalah set. Nama lain dia adalah set. Okey, jadi pengangkutan darat, kita isi pengangkutan darat. Pengangkutan darat dekat sini ada kereta. Jadi cikgu masukkan dalam bahagian darat. Lori bahagian darat. Okey, kita dah bahagian darat. Kapal dia bukan dekat darat, kapal dekat laut. Jadi kita masukkan kapal dekat laut. Okey, helikopter dekat udara. Cikgu dah buat dekat situ. Helikopter. Okey, roket dekat sini cikgu pergi kepada udara. Okey, kapal terbang cikgu pergi kepada udara. Kapal terbang. Okey, van dengan bas dia pada darat. Van, bas. Okey, jadi sampan. Okey, sampan dekat laut. Tengok tahu, sampan dekat laut, boat dekat laut, boat dekat laut, ferry dekat laut. Akhir sekali belon udara. Belon udara panas. Jadi dekat sini semua ni daripada soalan besar dia bercakap tentang pengangkutan. Dia bercakap tentang pengangkutan. Jadi untuk bagi data tu nampak cantik, kita nak mewakilkan sesuatu bagi kita nampak data tu jelas sikit kita nak baca. Daripada situlah adanya set. Jadi set ni apa tujuan dia? Tujuan dia adalah membahagi kumpulan. Jadi kumpulan yang ada dekat sini adalah kumpulan darat, kumpulan laut dengan kumpulan udara. Boleh faham ke? Sampai situ jelas? Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi kumpulan tu, kumpulan ni dia ada bawah dia pula. Contoh, sekarang kumpulan pengangkutan darat dia ada kereta, ada lori, ada van, ada bas. Yang ini kita namakan unsur untuk kumpulan pengangkutan darat. Untuk laut, bawah dalam pengangkutan dia ada besar, bahagian besar. Lepas tu cikgu pecahkan kepada 3 kumpulan. Dalam 3 kumpulan tu ada pula anak-anak dia. Macam ni. Bahagian darat dia ada unsur dia. Bahagian laut dia ada unsur dia. Bahagian udara dia ada unsur dia. Jadi untuk kita belajar set adalah untuk kita membahagikan sesuatu mengikut dia punya kumpulan. Boleh faham ke? Okey. Boleh. Okey tak ni? Khalif, boleh faham ke Khalif? Jelas ke Khalif? Boleh. Okey. Zulaika, jelas ke untuk definisi set ni yang cikgu terang ni? Jelas. Okey, itu adalah kegunaan set. Okey, jadi sekarang ni kumpulan-kumpulan yang cikgu bahagikan, kita nak bagi senang nampak. Kita gunakan nama set. Jadi yang ini satu set. Kita panggil dia set A. Yang ini satu set. Kita panggil dia set B. Yang ini satu set. Kita panggil dia set C. Kenapa adanya set ni? Sebab kita nak nampakkan pembahagian sesuatu mengikut kumpulan dia. Okey, ini untuk pengangkutan. Ini adalah untuk pengangkutan. Sekarang sebelum kita pergi lagi jauh tentang set, kita belajar dulu cara nak bahagikan sesuatu mengikut kumpulan dia. Okey, kita pergi kepada worksheet. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada worksheet. Boleh buka muka surat 117. Boleh buka muka surat 117. Silap. Muka surat pertama lah. Okey. Jadi dekat worksheet ni, tengok tahu. Okey, sisih dan kelaskan. Apa maksudnya? Sisih ni maksudnya bahagikan dan kelaskan semua yang dekat belah bawah ni mengikut kumpulan dia. Contoh, cikgu pergi kepada contoh. Cikgu keluarkan satu kumpulan. Kumpulan yang pertama cikgu boleh dapat daripada soalan ni
adalah kumpulan buah-buahan. Buah-buahan. Jadi di bawah buah-buahan ni ada apa? Buah-buahan ada tembikai. Jadi cikgu letak tembikai. Lepas cikgu dah letak, cikgu potong. Okey, cari buah lagi. Bas hijau apple. Ada apple. Cikgu letak pula apple dekat sini. Cikgu dah potong dekat situ. Kemudian ada nanas. Okey, ada nanas dekat sini. Jadi cikgu dah letak nanas dekat situ. Okey, kemudian ada betik. Cikgu letak pula betik dekat sini. Okey, kemudian ada belimbing. Yang terakhir adalah tentang belimbing. Okey, jadi inilah set cikgu. Inilah kumpulan yang cikgu dapat daripada semua ni. Kumpulan cikgu tentang apa? Tentang buah-buahan. Yang belah bawah ni, buah-buahan tu kan nama besar. Jadi dalam buah-buahan tu ada pula jenis buah-buahan dia. Buah tembikai, buah apple, buah nanas, betik dengan belimbing. Yang ini dinamakan sebagai dia punya unsur. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kenapa? Dia tak bagi tahu pun. Dia tak bagi tahu pun buah-buahan. Kamu sendiri yang kena tentukan mengikut kumpulan yang sesuai. Contoh, bila ada bas, maksudnya kita ada kumpulan untuk pengangkutan. Okey, cuba cari dan isikan. Apa yang kita boleh isi di bawah pengangkutan? Cikgu dah tunjuk kat situ. Okey, kemudian ada pensel. Maksudnya dekat situ ada alat tulis. Cikgu dah tunjuk dah kumpulannya. Alat tulis. Okey, buat. Okey, lepas tu ada merah. Maksudnya ada bahagian warna. Okey. Jadi, cikgu dah keluarkan kumpulan dia. Cuba kamu senaraikan. Bawah pengangkutan ada apa? Bawah alat tulis ada apa? Bawah warna ada apa? Boleh ke cuba buat ni? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Amar Muaz, rasa-rasa boleh buat tak ni? Lexa, dapat buat ke? Dapat buat. Okey, cikgu tunggu cikgu bagi lagi masa. Okey, bagus. Okey, bagus.
Okey, bagus. Cikgu bagi lagi masa 2 minit. Hantar tau, hantar. Cikgu tunggu, cikgu tengah semak. Okey, bagus. Okey, bagus Ammar Muaz. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Pandai. Macam itulah. Okey, habis dah masa. Jadi habis dah masa, kita akan pergi kepada penyelesaian. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Pensel. Pensel dekat mana? Pensel dekat alat tulis. Basikal. Basikal dekat mana? Basikal dekat pengangkutan. Merah. Merah dekat mana? Merah dekat bahagian warna. Bas. Bas dekat bahagian pengangkutan. Hijau. Hijau dekat belah warna. Pembaris. Pembaris dekat belah alat tulis. Okey, pen. Pen dekat belah alat tulis. Kuning. Kuning dekat bahagian warna. Kertas. Kertas dekat bahagian alat tulis. Lori. Lori bahagian pengangkutan. Kereta. Kereta bahagian pengangkutan. Hitam. Hitam dekat belah warna. Motor. Motor bahagian pengangkutan. Jangka lukis. Jangka lukis dekat bahagian alat tulis. Akhir sekali biru. Jadi kenapa cikgu suruh buat latihan ni? Latihan ni adalah menentukan cara kamu membahagi satu. Cara kamu asingkan sesuatu ikut kumpulan dia. Jadi set ni apa set ni? Set ini adalah dikira sebagai satu kumpulan. Satu kumpulan boleh diwakili oleh satu set. Okey, ini adalah satu kumpulan, satu set lagi. Alat tulis, satu kumpulan, satu set lagi. Warna, satu kumpulan, satu set lagi. Yang dalam-dalam ni apa? Ini adalah unsur untuk set tu. Ini adalah unsur untuk set. Sama juga sini adalah unsur untuk set. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, tadi kita dah bahagikan dia kepada warna kumpulan. Jadi masing-masing kita cuba buat soalan di hadapan. Maksudnya sekarang ni kita pergi buka muka surat nombor 2. Kita ada A, E, I, O, U stop. A, E, I, O, U stop ni apa? Okey, ini dikira sebagai unsur. Yang tadi yang cikgu tunjuk sebagai unsur. Maksudnya A, E, I, O, U stop ni apa? A, E, I, O, U stop pula. A, E, I, O, U ni unsur untuk kumpulan apa? Kita kena fikir. Kumpulan apa yang sesuai apabila unsur bahagian dalam kumpulan dia adalah A, E, I, O, U. Jadi dekat sini untuk soalan A adalah terdiri daripada huruf vokal. Tu cara dia. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan B. Okey, B 4, 8, 12. 4, 8, 12 ni bahagian apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa rasa-rasa apa? Kumpulan set yang terdiri daripada kumpulan set untuk bahagian apa? Siapa boleh bagi tahu? 4, 8, 12. Ya, bukan sifir 2, sifir 4. Nampak? Boleh faham? Nampak. Okey, jadi kita kena fikir apa kumpulan yang sesuai bila unsur. Unsur tu apa? Unsur tu adalah maklumat yang belah dalam ni. Sama juga dengan B. 1 dengan 5. Apa tu 1 dengan 5?
Apa 1 dengan 5 yang kamu boleh fikir? Apa agak-agak? 1 Nombor. dengan 5. Tak tahu? Okey, kalau tak tahu, kita letaklah sebagai Sifir integer. 5. Sifir 5. Mana ada 1 dalam sifir 5? Sifir 1. Boleh. Kumpulan set untuk sifir. Kumpulan set untuk sifir 1. Salah ke cikgu? Salah. Silap. Betul je. Sebab dalam sifir 1 ada nombor 1. Dalam sifir 1 ada nombor 5. Cikgu tak ada pun 2, tak ada pun 3, tak ada pun 4. Okey, kalau kita berbalik kepada kita punya kumpulan tadi, adakah buah-buahan yang kita senaraikan perlu sebut semua buah dalam dunia ni? Tak. Jadi dekat situ ada tembikai apple, nenas, batik, belimbing juga. Jadi pengangkutan. Adakah pengangkutan kita kena sebut semua jenis pengangkutan dalam dunia ni? Tak. Jadi dekat sini berdasarkan maklumat daripada unsur ni, perdana, iswara, wajah, jantu, apa yang kamu rasa? Okey. Jadi cuba selesaikan soalan C, D, E. Cikgu tunggu. Cuba fikir daripada unsur, apa kumpulan dia? Wajah tu apa? Siapa tahu wajah tu apa? Nama kereta. Ya. Tuah, jebat, lekir, likiu, kasturi tu nama apa? Nama pendekar zaman dulu. Ya. 2, 4, 6, 8, 10 tu apa? Sifir? Nombor. Nombor. Dua. Sifir Sifir 2, apa? sifir 2. Ya. Okey, cuba buat CDE. Dah siap hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu Oh, ada yang dah siap. Akilah, dapat buat tak CDE? Dapat. Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Betul. Bagus. Okey, bagus. Cuba buat
Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, 1 minit lagi. Okey, lepas ni kita belajar apa orang kata? Penggunaan simbol set. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu dah semak dah. Okey, bagus, tak ada masalah. Ingatlah, bila soalan tu bagi unsur, ini adalah unsur dia tahu, ini adalah unsur dia. Ini adalah unsur. Bila soalan bagi unsur, kita kena tentukan apakah kumpulan dia. Apakah kumpulan untuk C. Okey, jadi kumpulan untuk, kumpulan set untuk kereta. Ni kan jenama kereta. Kereta perdana, Iswara, Wajah, Gento. Okey, D. Kumpulan set untuk sifir 2. Akhir sekali F. Tuah jebak di Q semua ni. Okey, kumpulan set untuk orang kata pendekar Melaka. Ikutlah, kalau pendekar pun dah betul dah. Jadi itulah cara nak buat dia. Daripada unsur kita boleh tentukan dia punya jenis kumpulan. Jadi kamu kena tengok betul-betul dia ada kaitan dia. Kaitan dia adalah kumpulan. Kumpulan ni kumpulan yang besar. Unsur tu apa yang berada di bawah kumpulan tu. Apa yang berada di bawah kumpulan tu. Jadi kamu kena hati-hati. Kalau kamu salah tentukan kumpulan, maksudnya unsur tu tak sepatutnya ada dekat situ, salahlah jawapan kita. Jadi tadi kita belajar cara nak apa orang kata, cara nak tentukan dia punya kumpulan dan tentukan dia punya unsur. Okey, habis dah dekat situ, kita akan pergi kepada penjelasan yang seterusnya. Okey, jadi dekat sini kita belajar pula. Dekat sini kita belajar pula cara nak mengeluarkan kita punya unsur daripada kumpulan yang dah ditetapkan. Daripada kumpulan yang dah ditetapkan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Tengok tahu. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan soalan B. Okey, kita akan selesaikan soalan B. Okey, apa maksud negeri-negeri di Malaysia yang bermula dengan huruf B? Ini adalah kumpulan dia. Kumpulan dia bercakap tentang negeri Malaysia yang bermula dengan huruf B. Ada tak negeri Malaysia bermula dengan huruf B? Ada tak? Apa? Brunei Tak boleh. Cikgu tak boleh cakap Brunei. Kenapa kita tak boleh cakap Brunei? Brunei adalah sebuah negara. Jadi kalau kita masukkan Brunei ke dalam kita punya ni, dikira sebagai salah.
Eh? Jadi cikgu nak soal kamu. Negeri-negeri di Malaysia yang bermula dengan huruf B. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kalaulah tak ada, kamu buat kosong macam tu. Tu cara dia. Tadi kita nak belajar. Okey, kita nak belajar menentukan apa orang cakap? Menentukan unsur. Okey, D kita belajar cara nak tentukan unsur D. Okey, C. C ni adalah integer. Kumpulan yang dalam ni adalah integer. Integer ni apa? Okey, okey, sebelum cikgu teruskan integer adalah nombor bulat. Nombor bulat. Okey, kita kan dah belajar kosong hingga lagi kecil dah sama dengan dan lagi besar dah sama dengan 10. Apa integer yang ada dalam C tu? Cuba bagi tahu cikgu. Cikgu senaraikan kat sini. Kita mula dengan kosong ke 1? Kalau ada sama dengan belah bawah ni. Kosong kot. Kosong, pandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti dekat 9 ke ataupun kita berhenti dekat 10? Kalau ada tanda ni. Berhenti dekat Ya, kita berhenti dekat 10. Jadi itu cara dia. Jadi inilah cara kita menentukan unsur. Cara kita nak tentukan unsur. Ini unsur tau. Ini set apa ni? Ini nama dia set C. Nama dia set C. Set C bercakap tentang apa? Set C tau, bukan jangan fikir lain. Set untuk huruf C. Jadi, seksi bercakap tentang apa? Seksi bercakap tentang kumpulan integer antara apa? Antara 0 hingga 10. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan set. Yang belah bawah ni apa? 0 sampai 10 ni apa? Ini adalah dia punya unsur. Boleh faham ke semua? Nampak dah? Boleh. Okey. Okey, kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Satu sahaja untuk penentuan unsur. Kita buat satu sahaja. Okey, cuba selesaikan F. Cuba selesaikan F. Bagi tahu cikgu, apa unsur yang kena ada dalam set F? Okey, cuba buat. Hantar dekat WhatsApp cikgu Okey, buat tau. Cikgu bagi masa 2 minit. Cuba tentukan apa unsur yang terlibat dalam kumpulan nombor ganjil kurang daripada 12. Untuk F ni. Okey. Okey, Sharifah, tak apa. Okey, 1 minit lagi. Bagus.
Okey, bagus. Dapat tak tu? Atira dapat? Ke Atira Dasan dah? Tak dapat lagi. Okey. Okey, Aisyah. Okey, 1 minit lagi. Khalif dapat tak Khalif? Dapat. Tapi Okey, tak bagus. boleh hantar sebab tu kamera rosak. Okey. Okey, jadi habis dah masa. Okey, jadi sekarang ni untuk F. X ni apa? Apa maksud XS ni? Maksudnya adalah unsur. Unsur apa yang kena ada dalam kumpulan ni? Okey, cikgu terang F ni adalah untuk set F. Set F ni adalah untuk kumpulan apa? Kumpulan, cikgu nak kamu faham. Kumpulan pula. Kumpulan nombor ganjil, nombor ganjil kurang daripada 12. Jadi untuk unsur dia mesti ikut syarat yang dia dah ditetapkan. Jadi F untuk cara penulisan set, semua orang kena buka kurungan. Kena buka kurungan macam tu. Okey, jadi nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey, sampai sini sahaja. Siapa yang buat 13 terus salah. Jadi dia sebab apa? Sebab syarat untuk dia masuk dalam ni adalah kurang daripada 12. Jadi cara nak dapatkan jawapan full mark, kita kena tulis macam ni. Kena ada ni. Nama yang ni apa? Nama ni adalah kita panggil tata tanda set. Jadi kalau yang tadi kita selesaikan tadi kan, ini dia bukan dalam keadaan set lagi. Dia bukan dalam keadaan set lagi. Macam mana kita nak buat dia dalam keadaan set? Okey, kita nak buat dia dalam keadaan set. Cikgu bagi nama dia set A. Okey, set A bercakap tentang apa? Set A bercakap tentang buah. Jadi apa yang ada dalam buah? Jadi kita tulis set A, buka kurungan macam ni, kita tulis tembikai. Kita tulis tembikai. Lepas tu kita tulis apple. Lepas tu kita tulis nanas. Lepas tu kita tulis betik. Dan akhir sekali belimbing. Ini adalah jawapan dalam set. Yang ini yang kita tulis dekat atas ni apa ni? Ini adalah jawapan ikut pembahagian kumpulan. Jadi bila dia nak jawapan dalam set, inilah cara nak tulis dia dalam keadaan set. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Okey, bagus. Okey, sabar kita ada lagi beberapa minit sahaja. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di bawah. Masing-masing boleh tengok di bawah. Kita akan cuba buat satu soalan. Cikgu akan tunjuk satu soalan. Tadi kita nak pergi kepada jenis unsur. Sekarang kita bercakap pula. Kumpulan tu kumpulan apa? Okey, 1, 3, 5, 7, 9. Maksudnya cara jawapan dia adalah kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat macam ni. Lepas tu kamu kena tulis macam ni. Buka kurungan macam tu. Okey, buka kurungan. Kena tulis X. X ni apa? X ni mewakili unsur. X ni mewakili unsur. Lepas tu, tengok dia ada titik bertindih. Titik bertindih. Unsur ni bercakap pasal apa? 1, 3, 5, 7, 9 bercakap pasal apa? Bercakap pasal nombor ganjil. Nombor ganjil kurang nombor ganjil kurang dari 10. Ini jawapan dia. Kalau kamu nak tulis dalam kata tanda macam ni pun betul juga. Okey, X titik nombor ganjil, nombor ganjil kurang kamu buat macam ni,
kurang daripada 10. Dua-dua betul. Ini untuk apa ni? Ini untuk kita mewakilkan unsur apa yang ada di dalam set tu. Boleh faham ke semua? Boleh faham ke? Alamak. Boleh. Okey. Jadi kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Sekejap cikgu pilih. 2, 3, 5, 7. Okey. Kita cuba buat satu soalan. Kita pergi kepada soalan E. Okey. Soalan C. C. Okey. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan soalan C. UTM tu apa? UPM tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nama universiti. Iya. Jadi itulah jawapan dia. Cuba wakilkan nama universiti dalam macam ni. Hantar dekat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Lepas tu ni soalan terakhir dah tau. Ni soalan terakhir dah. Ya, betul. Macam tu dia. Ya, pandai. Macam tu lah. Cikgu nak kamu faham yang tu. Fahamkan konsep je hari ni. Minggu depan kita akan belajar cara nak apa orang kata, set ni tak ada mengira. Cara nak dapatkan set persilangan dan sebagainya. Okey, bagus. Okey, jadi habis dah masa. Jadi cara nak tulis set dekat sini adalah kamu buat E, buka kurungan, buat X. Lepas tu tanda titik bertindih. Lepas tu baru kamu fikir UTM, UPM, UMS, UKM, USM tu apa? Kamu buatlah. Contohlah kamu buat University Awam. Cikgu buat macam tu lah. University Awam. Kalau nak Universiti Malaysia pun boleh. Tak kisah. Cumanya cikgu nak highlight kalau kamu nak wakilkan unsur apa yang dekat dalam tu, cara nak tulis dia kamu kena letak tanda macam ni. Lepas tu X, lepas tu titik bertindih. Okey, jadi habis dah. Okey, jadi cikgu nak simpulkan apa yang kita belajar. Okey, jadi dalam pengenalan set, ni tahu nota yang terakhir untuk hari ni. Okey, pengenalan set, kita ada apa dalam set ni? Set ni adalah perwakilan kumpulan. Perwakilan suatu kumpulan. Sebab tu cikgu cakap set ni dia punya perwakilan sesuatu kumpulan. Jadi bila kita nak wakilkan dia dalam keadaan kumpulan, kita senaraikan macam ni. Contoh, kumpulan warna. Kumpulan warna. Cikgu buat kumpulan warna. Dalam kumpulan warna, kita bercakap pasal apa? Kita bercakap pasal merah, biru, kuning. Okey, contoh. Okey, ini kumpulan kita. Bila kita nak wakilkan dia dalam keadaan set, tengok tahu. Bila kita nak wakilkan dia dalam keadaan set, kita buat macam ni. Set A, ikutlah set A.
set A bercakap tentang X. Lepas tu kamu buat warna. Jadi warna apa yang ada? Warna yang ada yang kamu kena ambil ini. Ini adalah unsur dia. Jadi dekat sini kita tulis set A adalah bercakap tentang merah, biru, kuning. Jadi ini sahaja. Yang ni kita tengah belajar pasal apa? Kita tengah belajar pasal penulisan set. Cara nak tulis sesuatu set. Sebab apa kita nak kukuhkan cara tulis? Sebab lepas ni kita nak pergi kepada melukis pula. Kita nak lukis pula gambar rajah set tu. Ada tak contoh? Tak ada, nantilah. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.30. Jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Okey, untuk soalan nombor 4 tu nanti cikgu akan bagi cara penyelesaian dia. Kamu jangan risau. Jadi itu je untuk pengenalan set dan kita kukuhkan kita bahagian poligon. Itu sahaja untuk malam ni semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Dia ni. Okay, bye. Salam naik. Terima kasih Okay. cikgu. Bye. Sama-sama. Terima kasih. Bye.